I believe I can fly. Okay, soalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kita baca doa ya. Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebelum ni kita belajar yang A. Yang A, kepentingan keluarga dalam Islam. Sekarang muka surat 162 ya. Iaitunya At-Targhibu fin Nikahi. Galakkan berkahwin. Dah? Semua orang kena kahwin ya. Tapi kalau dah sampai umurnya, jangan sekarang nak kahwin pula. Nanti selepas belajar ni Rafi bagi tahu mak saya nak kahwin. Oh, jangan. Dah, ini hanya bagi yang sudah sampai umurnya untuk berkahwin. Di Malaysia berapa umur yang boleh kahwin? 18 ke 19? 18 ke atas. 17. Jadi mana yang umur 18 ke bawah ni, mana yang tak sampai umur 18 itu belum boleh berkahwin. Jangan nanti bagi tahu mak minta kahwin ni. Walaupun dah mampu, tapi kita sekarang terikat dengan hukum kerajaan, dengan aturan yang ada di negara. Jadi kita kena satukan aturan negara dengan agama. Sebab dalam Al-Quran Allah sebut, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, atiullah, taatlah kepada Allah, atiur rasul, taatlah kepada rasul, wa ulil amri minkum, dan para pemimpin kamu. Jadi nanti memang kita dah digalakkan berkahwin, tapi menurut negara kita mesti baru boleh kahwin ketika berumur 18. 18 tahun, Daniel. Oh, 18 lah. 18 tahun ke atas. Jadi kita kena ikut ya. Jadi kita tengok galakkan berkahwin. Yang B, at-targhibu fin nikahi, galakkan berkahwin. Jadi galakkan berkahwin ni telah disebutkan dalam Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat 3. Tulis. Dan surah An-Nur ayat 32. Dalil Quran tadi 2, salin ke dalam nota. Sekarang hadis ya. Hadis an Abdillah, daripada Abdillah. Abdillah berkata, daripada Abdillah berkata, qala lana Rasulullah, telah bersabda Rasulullah kepada kami, ya ma'syaras sabab, wahai sekalian pemuda, man istata'a minkum alba'ah, jika kamu telah mampu berkahwin, falyatazawwad, maka kahwinlah. Fa innahu aghaddu lil basar, kerana dapat menundukkan pandangan, wa ahsanu lil farji, dan menjaga kehormatan atau kemaluan. Wa man lam yastati', jikalau tak mampu untuk berkahwin, fa alaihi bisaum, maka berpuasalah. Fa innahu lahu wijaun, kerana puasa itu benteng baginya. Okey, rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Okey, apa maksudnya? Okey, seseorang yang sudah mampu untuk berkahwin, maksudnya yang sudah berumur 18 tahun ke atas ya, mengikut kerajaan Malaysia, bermakna boleh kahwin. Sebab apa? Sebab boleh menjaga mata. Mata ni apa maksudnya? Menjaga pandangan. Contoh Amir, mungkin kan Amir tengok perempuan nak kahwin je. Perempuan tengok Amir tengok perempuan, dia nak kahwin je. Jadi dengan disebabkan kahwin ni, dia boleh menjaga pandangan mata dia. Dia boleh menjaga macam mana dia boleh, kalau dengan kahwin dia akan boleh menundukkan pandangan nanti. Dia tak tengok lagi perempuan lain sebab dah ada perempuan yang dah halal. Tapi kalau tak mampu berkahwin, kena berpuasa, Rafi. Apa tu puasa? Contoh puasa Isnin Khamis ke,
Atau Ustaz, saya dah puasa dah Senin Khamis. Masih tak mampu juga, saya masih tengok juga perempuan tu masih, tapi saya tak mampu untuk kahwin. Jadi puasa macam mana? Boleh juga buat puasa Nabi Daud selang 1 hari ya. Hari ni puasa, esok tidak, Sabtu puasa, Ahad tidak, macam tu. Puasa Nabi Daud. Kita lanjut ke sebelahnya. Sekarang C. Ya, Ustaz, saya puasa dah. Siapa yang puasa angkat tangan? Apa, Ustaz? Siapa yang puasa hari ni? Saya. Siapa? Rafi, Hakim, Amir. Siapa lagi yang puasa? Okey, bagus, DJ bagus. Bang ni semua. Sama Diana juga ya. Okey, tahniah yang dah puasa. Siapa yang masih ada hutang puasa, tolong bayarkan cepat ya. Apalagi perempuan. Perempuan tahu berhutang lagi bulan depan nak puasa. Okey, sebelahnya C ya. Muka surat 163. C. As-sifatul matlubatu fi zaujain. Sifat yang diperlukan pada suami atau isteri. Ni penting ya. Apa syarat yang pertama? Yang pertama, ad-dinus sahihu wal khuluqul qawim. Agama yang benar dan berakhlak mulia. Jadi ini yang perlu dilihat pertama ya. Seseorang yang nak berkahwin, laki cari isteri atau perempuan cari suami, yang pertama mesti ditengok adalah agamanya. Solat ke tidak, puasa ke tidak. Yang kedua, an-nasabu, keturunan. Ini tentang yang lain ya, tak payah kita kaji sekarang. Yang ketiga, al-kafa'atu. Yang ketiga, sama taraf. Maksud sama taraf ni, kalau Islam, sesama Islam, kita tak boleh kahwin dengan orang yang bukan Islam. Dalam Quran ada disebutkan, lelaki yang beragama Islam tidak boleh mengahwini perempuan yang bukan beragama Islam. Begitu juga sebaliknya, perempuan yang beragama Islam tidak boleh mengahwini lelaki yang bukan beragama Islam. Itu Al-Quran ada sebutkan. Jadi Ustaz, macam mana kita kahwin dengan orang yang bukan Islam? Maka kita dianggap berzina sebab tidak sah nikah secara agama. Kalau dia masuk Islam macam ni, Ustaz? Boleh. Kalau dia masuk Islam demi kita, contoh perempuan ni orang bukan Islam, dia rela masuk Islam demi Rafi, boleh. Tapi dia kena masuk Islam dulu baru kahwin. Jangan nanti ijab kabul dulu baru dia masuk Islam, itu tak boleh. Masih tetap tak sah. Juga yang sama taraf ni boleh juga kita mesti sama-sama merdeka ya, bukan hamba. Tapi zaman sekarang hamba ni tak ada lagi kan. Yang keempat, alla yakuna bainaz zaujain qarabatun qaribah. Nombor 5 ni al-bikru, dara. Okey, sekarang di al-hikmatu fi takwinil usratil muslimah. Hikmah daripada pembentukan keluarga muslim. Yang pertama, husulus sakinati wal mawaddati war rahmati bainaz zaujaini wa kullu afradil usrati. Satu, husulus sakinah, mendapatkan ketenangan, wal mawaddah, kasih sayang, dan rahmat bainaz zaujaini, antara suami isteri, wa kullu afradil usrah, dan setiap anggota keluarga. Makanya orang kahwin disebutkan semoga perkahwinannya sakinah mawaddah warahmah ya, atau barakallah. Kan ada lagu kan? Cuba nyanyi Rafi. Barakallah. Barakallahu lakum wa baraka alaikum. Tabarakallah pun boleh juga. Dia banyak kata. Banyak kalimah ya untuk ucapan untuk orang yang kahwin ni, banyak ucapan. Okey, itu yang pertama, akan mendapatkan sakinah mawaddah rahmah. Yang kedua, insya'ul mujtama'il islamiyil qawi bitakthiri auladil muslimin as-salihin. Insya'ul mujtama' Islam, pembentukan masyarakat Islam yang kuat
dengan meramaikan anak-anak orang Islam yang soleh. Ya, jadi tujuan yang kedua ni adalah meramaikan anak-anak ya, anak-anak yang berjiwa Islam, anak-anak yang mampu berkorban untuk Islam. Itu yang kedua. Yang ketiga, al-muhafazatu ala afradil usrati min jarimati zina wa himayatuhum minal fasadi wal hadmi wa su'ul akhlaqi. Okey, nombor 3, menjaga anggota keluarga dari kejahatan zina dan melindungi mereka dari kerosakan, kemusnahan dan akhlak buruk. InsyaAllah selama cuti ni kita akan ada kelas ya, pada hari yang sama dan masa yang sama, Isnin, Selasa, Khamis pukul 11 suku. Okey, itulah pertemuan kita pada hari ni ya. Kita akhiri ya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semua. Selamat bercuti. Salam. Bye, Zaid. Jangan bilang kau pemula.